Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa khabar semua orang? Ustazah doakan semua murid-murid Ustazah sihat walafiat. Sekali lagi kita bertemu di dalam kelas tajwid bersama-sama dengan Ustazah Farida, dan tajuk kita pada hari ini ialah bahagian-bahagian wakaf. Semua orang dah bersedia? Ayuh kita mulakan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita baca dulu doa mula belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berkati dan mudahkan kita untuk mempelajari pelajaran kita. Baik, tajuk kita hari ini tadi Ustazah dah sebut iaitu bahagian-bahagian wakaf. Jadi pada akhir pembelajaran, uh, sepatutnya murid-murid mencapai objektif ataupun matlamat kenapa kita belajar bahagian-bahagian wakaf. Apa objektifnya? Yang pertama, mengetahui bahagian-bahagian wakaf iaitu hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Yang kedua, murid-murid akan dapat membaca Al-Quran dengan mematuhi peraturan-peraturan. Peraturan apa? Peraturan wakaf dan ibtidak. Wakaf murid-murid terbahagi kepada 4. So, lihat baik-baik. Ada 4 jenis wakaf yang akan kita pelajari. Yang pertama, wakaf ikhtiari. Yang kedua, wakaf idtirari. Wakaf yang ketiga ialah intizari. Dan yang keempat, yang terakhir ialah ikhtibari. Semuanya menggunakan istilah di dalam bahasa Arab. Jadi Ustazah akan bantu murid-murid untuk memahami wakaf-wakaf ini satu persatu. Yuk kita teruskan. Wakaf ikhtiari. Makna dia ialah wakaf pilihan. Apa makna pilihan? Boleh pilihlah nak wakaf ke, tak nak wakaf ke, dua-dua boleh. Maksudnya ialah kita boleh berhenti pada mana-mana tempat yang dibolehkan dalam kaedah wakaf. Okey. Yang ini maknanya kita boleh pilih sama ada kita nak berhenti atau kita nak teruskan. Atau sama ada kita nak teruskan atau kita nak berhenti. Dan berhenti kita ini, berhenti membaca ni tanpa sebarang sebab tertentu. Ustazah ulang balik. Berhenti tanpa sebab tertentu. Apa dia sebab tertentu contohnya? Contohnya ialah batuk. Oh, kelang kabut dia lari sebab batuk. Contoh lain, kenapa kita terpaksa berhenti? Tengah-tengah baca tiba-tiba bersin. Ataupun sedang sedap-sedap baca tiba-tiba kita menguap. Wow, dia tak jadi nak jalan sampai ke hujung. Malu dia kan sebab dia mengantuk, menguap, jadi dia patah balik. Jadi ini antara contoh sebab-sebab tertentu yang memaksa kita untuk berhenti. Okay? Tapi di dalam wakaf ikhtiari, semua ni tak ada. Kita tak batuk, kita tak bersin, kita tak sangap ataupun kita tak tiba-tiba terpaksa menyahut panggilan telefon ke, ataupun ada orang yang datang ketuk pintu ke, tak ada. Kita memang memilih untuk berhenti. Apa hukumnya? Hukumnya harus. Ini adalah contoh yang diberikan di dalam buku teks murid-murid. Mari kita baca bersama-sama. Semasa membaca ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah, ini contoh bila yang wakaf ikhtiari berlaku. Ini contoh apabila kita sedang membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. So dia punya catatan, pembaca harus memilih. Harus tu maknanya boleh memilih untuk wakaf pada alamin kerana ayat yang dibaca telah sempurna lafaz dan maknanya. Ustazah akan beri contoh yang lebih jelas lagi supaya semua murid nampak. Ini dia surah Al-Fatihah yang tadi kita ambil sebagai contoh dari dalam buku teks. So kita lihat baik-baik surah Al-Fatihah ini.
Dia bermula dari sini. So kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin dan seterusnya sampai habis. So yang dimaksudkan dengan contoh yang tadi tu, apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita berhenti di sini. Ini kita memilih untuk berhenti. Kenapa? Sebab ada juga orang yang dari ayat 2 ni, dia terus sambung ke ayat yang ketiga. Macam ni cara dia baca. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Boleh sambung, tapi kita memilih untuk berhenti. Boleh sambung juga macam ni, okey? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi kita nak berhenti dekat sini. Ar-Rahmanir-Rahim. So wakaf yang kita berhenti ni, berhenti tu maknanya wakaf tu maknanya berhenti. So wakaf yang kita buat di sini inilah yang dinamakan wakaf ikhtiari. Dengan syarat murid-murid, dia mestilah dilakukan pada mana-mana tempat. Ustazah ulang balik ayat Ustazah. Wakaf ikhtiari ni boleh dilakukan pada mana-mana tempat yang dibolehkan dalam kaedah wakaf, iaitu tidak merosakkan pengertian ayat. Apa hukumnya tadi? Hukumnya harus. Baik murid, kita cukupkan dulu pelajaran kita di sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Jadi sebelum berpisah, kita sama-sama membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ustazah harap semua yang kita pelajari tadi dapat difahami. Kita akan sambung pelajaran kita pada masa yang lain insya-Allah. Ustazah harap juga yang kita pelajari pada hari ini ni dapat kita amalkan dalam pembacaan Al-Quran kita setiap hari. Jadi senyum dan ceria selalu murid-murid, jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.